Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Din Studio kerana sudi merakamkan video ni. Tak lain tak bukan untuk memberi sedikit kebaikan ataupun manfaat kepada mereka yang mendengar. Hari ini mungkin saya akan kongsikan berkaitan dengan perniagaan, how to start your business. Seperti yang sedia maklum, sekarang kadar pengangguran di Malaysia sangat tinggi. Bila kadar pengangguran di Malaysia sangat tinggi, nombor yang dikeluarkan baru-baru ni bagi saya nombor yang sangat merisaukan. Di sini mungkin saya nak kongsikan 5 tips yang saya sendiri terapkan pada awalnya semasa permulaan bisnes. Tip yang pertama adalah mulakan perniagaan dengan modal yang minima. Kalau kita tengok kebanyakan orang yang mulakan perniagaan, boleh dikatakan 80% hingga ke 90% gagal dalam perniagaan pertama. Hanya 10% yang berjaya dalam perniagaan pertama. Ini menyebabkan kalau kita mengeluarkan satu modal yang tinggi pada perniagaan pertama kita dan perniagaan kita itu bungkus, bahasa mudahnya, kita akan demotivate. Maknanya kita susah nak bangkit semula. Tapi jika kita tahu kita keluarkan dengan modal minimal, kebanyakan orang kata modal minimal ni berapa? Mungkin bagi saya, mungkin kita boleh keluarkan modal daripada 500 hingga ke 2000 sebagai modal permulaan. Tak kisah apa saja perniagaan. Supaya bila kita jatuh ataupun perniagaan itu tidak berjaya, tidaklah kita rasa sampai terduduk, membuatkan kita rasa macam memang aku tak boleh nak buat bisnes lagi. Kita tak boleh nak buat bisnes lagi. Itu antara tips yang pertama. Yang kedua adalah kurangkan komitmen personal. Komitmen personal yang saya cakap tu ataupun saya maksudkan adalah kebanyakan anak muda sekarang dia tinggikan komitmen bulanan ataupun komitmen personal. Yang mana komitmen ini akan memberi satu impact yang negatif bagi saya jika orang itu ingin memulakan perniagaan yang pertama. Kerana fokus itu dah beralih arah ataupun fokus itu telah lari kerana kita sibuk nak memikirkan macam mana kita nak bayar kita punya komitmen bulanan ataupun ialah macam beli rumah, beli motor apa semua. Itu saya cadangkan, jika apa yang ada, contoh macam sekarang ada motor, mulakan dengan motor. Mulakan dengan motor. Jika ada kereta buruk, mulakan dengan kereta buruk. Mulakan dengan apa yang ada di tangan supaya dia tidak membuatkan kita hilang fokus kepada apa yang kita nak capai dalam perniagaan pertama. Okey, poin yang ketiga adalah bagi saya, mulakan dengan mencari guru ataupun mentor yang betul. Kerana apa saya cakap guru dan mentor yang betul adalah mereka lebih pengalaman dalam perniagaan dan mungkin anda boleh bertanya pendapat kepada mereka, adakah bisnes pertama yang anda nak buat ini realistik ataupun boleh membangun, supaya anda tidak langgar dinding ataupun anda tidak masuk lubang. Kerana bila kita bertanya ataupun kita ada mentor yang betul ataupun guru yang betul, dia akan memberikan satu tunjuk ajar ataupun jalan keluar, mungkin jalan keluar yang mana memberi kebaikan untuk bisnes pertama kita, sebab mereka lebih pengalaman ataupun mereka dah masuk lubang dengan langgar dinding. Poin yang keempat adalah mungkin perniagaan pertama itu kita tidak perlu bersusah payah membuat produk kita sendiri ataupun perniagaan kita, maknanya kita nak kena develop kita punya produk, kita nak kena develop kita punya marketing team apa bagai semua. Mungkin dengan produk yang minimal itu kita boleh cari dan timba pengalaman dengan menjual produk orang lain. Sekarang ni kita macam-macam perniagaan ada di luar, yang mana kita boleh jadi agent, boleh jadi dropship, boleh jadi stockist, boleh jadi macam-macam. Yang mana itu bagi saya adalah satu pengalaman yang anda perlukan untuk memulakan bisnes yang pertama. Dan kemudian ini poin terakhir adalah poin yang kelima. Bila mana anda ingin kembangkan perniagaan anda, mungkin ini adalah satu fasa yang anda kena lebih berhati-hati daripada segi pembelanjaan perniagaan. Kadang-kadang bila kita nampak yang perniagaan kita dah makin untung, kita pun mulalah macam excited nak keluar kereta baru, nak tambah komitmen, sedangkan kita belum lagi strong daripada segi financial ataupun fix punya income. So pembelanjaan perniagaan itu perlu dijaga dengan teliti. Maknanya tidak perlu office yang besar, tidak perlu staff yang ramai untuk bayar gaji yang memberi impact negatif. Jika mampu, tiada masalah. Tapi jika kita masih belum yakin, berhati-hati daripada segi pembelanjaan perniagaan. Okey, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.